أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد ابن أبي بكر وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال شيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pelajaran yang ke-11. Sudah makan dah? Kita sambung balik perbincangan kita kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-25. Yang ada kitab, buka halaman ke-25. Pelajaran yang ke-11. Yang belum ada kitab, sebolehnya milikilah kitab. Saya dimaklumkan kitab-kitab kita tu alhamdulillah ada hamba Allah yang dah wakaf. Jadi boleh dapatkan kitab tersebut, cuma kena keluarkan sikit duit kos pos. Tu sikit je pun. Mujurlah ada orang wakaf dah. Kita dulu ni zaman duk mengaji pondok, pergi menebah kebun orang. Nak dapat upah untuk nak beli kitab. Ni alhamdulillah ada orang wakaf. Cuma bayar duit pos sikit lah untuk mereka buat kerja. Lepas tu boleh berhubunglah dengan tim Ustaz Zikri, kru-kru dia. Baik, insya-Allah. Yang ada kitab, buka muka surat 25, pelajaran yang ke-11. Qala syaikhul muallifu rahimahullah, berkata pengarang, sin soal. Apa erti wujud itu? Apa erti wujud itu? Ingat, kita dah masuk pada perbincangan sifat Allah. Sebelum ni kita lebih nak mengenali apakah itu ilmu tauhid, kenapa kita perlu belajar, siapa yang menyusun ilmu tauhid ini. Memanglah asalnya daripada Quran dan Rasulullah, Quran dan hadis. Tetapi yang menyusun menjadi satu ilmu ni siapa? Memanglah tajwid tu mari daripada Allah dan Rasul. Tapi yang menyusun ke ilmu tajwid tu siapa tu? Maksud? Baik. Jadi kita dah bincang dah sebelum ni. Dan apa yang akan kita belajar di dalam ilmu tauhid ini kita dah sebut. Dan sekarang kita dah mula masuk. Kalau sebelum ini tauhid ini berkisar tentang nak mengenal Allah. Nak mengenal Allah, maka tak dapat tidak nak mengenal Allah atau apa pun kalau kita nak kenal, kita mesti kenal sifat. Kan? Kenal tak lembu? Ekonomi. Cerita sifat lembu. Badan besar, kepala duduk depan, ekor duduk belakang, kaki 4, makan rumput tepi jalan. Bila ahli ekonomi mampu bercerita sifat-sifat yang kita sebut tadi, itu menunjukkan ahli ekonomi kenal lembu. Tapi kalau kita tanya ahli ekonomi, kenal tak lembu? Kenal. Cerita sifat lembu. Dia tinggi, ada daun, lepas tu rimbu, ada bunga, ada buah. Adakah tu lembu? Tu
Tu bukan sifat lembu, tu sifat apa? Tu sifat pokok. Macam itulah bila kita kata kita kenal Allah, kita boleh cerita sifat Allah. Apa sifat Allah? Wujud. Wujudnya macam mana? Kita akan bahas lah. Qidam. Apa maksud qidam? Sedia. Apa maksud sedia? Tiada mula. Macam mana? Kita akan bahas. Itu sifat-sifat Allah. Yang sikit pun tak sama dengan makhluk. Baik. Ni tujuan kenapa kita belajar sifat ni. Ada orang tanya nak mengaji apa? Wujud, qidam, baqa, wujud, qidam, baqa. Tak habis-habis. Jawabnya nak mengenal Allah Ta'ala. Nah. Habis. Sin soal apa erti wujud itu. Bahasa Melayu pun cakap wujud juga. Ertinya ada, no? Baik. Jim jawab erti wujud itu. Apa dia? Ada Allah Ta'ala. Erti wujud itu ada Allah Ta'ala. Dan dikehendaki dengan ada Allah Ta'ala itu. Yang dikehendaki, yang dimaksudkan dengan ada Allah Ta'ala tu, ada yang macam mana? Kita pun ada. Kita wujud tak? Kita wujud juga. Apa different between kita dengan Allah? Nah, kita dengan Allah apa bezanya? Wujud ke mana? Ni. Yang dikehendaki dengan ada Allah Ta'ala itu, ada yang zati. Ada yang zati. Zati ni kita boleh tulis diri. Ada yang diri. Ataupun setengah guru kita, ada yang zati ni, ada yang hakiki. Ada yang hakiki. Ada ikhwan? Ada yang hakiki ke mana? Ada yang sungguh. Ada yang zati ni, yakni ada yang hakiki. Ada yang hakiki ni, mana ada tak kena jadi. Ada pun kita ni ada yang majazi, bukan hakiki. Manusia ni ada, tapi ada yang majazi. Sebab apa? Sebab kena jadi. Kalau Tuhan tak bagi jadi, ada tak? Tak ada. Makna kita ni bukan ada yang hakiki. Ada yang buat-buat. Mujur je ada. Adapun Tuhan, adanya Allah, wujudnya Allah, wujud yang hakiki. Tak berhajat kepada siapa pun menjadikan dia. Tu faham tu? Kalau orang kata, sifat Allah sama lah dengan sifat kita noh. Mana sama? Dia kata sama. Kan? Bakir pun tanya juga, mana sama aku tahu lah aku pergi mengaji. Dia berkemah juga ni. Sambil dia marah pegang sepanah. Kawan tu pun tak pernah kata apa. Dia kata sama. Kalau sama-sama macam mana? Cuba tengok sifat Tuhan yang mula-mula kita mengaji apa dia? Wujud. Ada. Kita ada tak? Ada. Sama. Kita pun ada. Tuhan pun ada. Betul nak hurai guna? Tak sama. Ada kita dengan ada Allah tak sama. Ada Allah tu ada yang zati, ada yang diri dia, ada yang hakiki, ada yang tak kena jadi. Kita ni ada yang majazi. Kenapa dipanggil majazi? Pinjaman saja. Ada ni ada yang buat-buat aja. Sebab apa? Sebab kita ni ada dengan sebab kena jadi. Kalau Tuhan tak bagi jadi kita, tak ada. Tu beza. Dengan makna bahawa seada Allah Ta'ala itu bukan bangsa kena jadi. Tersedut hurai dah lah. Ada surai dah tadi ni. Lagi tiada menerima tak ada. Pada sedia kala. Lagi bila Allah Ta'ala tu ada yang zati, ada yang tak kena jadi. Lagi tiada menerima tak ada. Tuhan ni, keberadaan Allah ni tidak menerima tak ada. Macam kita ni menerima tak ada. Apa maksud menerima? Boleh tak ada. Tuhan tu tak boleh kita kata dia ni akan tak ada. Tak boleh tak ada Tuhan ni. Kita ni boleh tak ada? Boleh. Kau boleh sebut tak ada ni orang kita duduk. Orang belah Kedah ni pun duk cakap lagi. Tak dengar cerita siapa dia? Pak Lomat. Siapa jadi apa ke dia? Tak ada dah. Tadi wujud lagi. Malam wujud lagi. Malam duk ada lagi. Sama lah wujud dengan ada kan. Malam duk ada lagi duk minum kopi dengan aku. Takkan pagi ni tak ada dah. Tak ada dengan maksud matilah. Tuhan dia tak menerima tak ada. Kita ni menerima tak ada. Kita ni boleh tak ada. Tuhan tak boleh tak ada. Faham cerita no? Baik. Pada sedia kala lagi. Apa maksud sedia kala? Tak ada mula.
Tak ada mula. Macam kita ni, tak ada kita ni. Dulu memang tak ada pun. Kita tak sedia kala. No? Sedia kala kita ni, tak ada. No? Kemudian diadakan. Allah Ta'ala ada. Sedia kala lagi duk ada dah. Tak ada tu tak boleh terima. Walaupun sedia kala. Dan sentiasa. Sentiasa sini ada dobit guru kita. Dia kata apa? Sentiasa sini bukan sekejap ada, sekejap tiada. Mana sentiasa ada. Macam kita ni sekejap ada, sekejap tiada. Dulu tak ada. Duk alam roh. Pak lahir ke alam dunia. Ada. No, alam roh pun kalau Tuhan tak bagi ada, tak ada. Pak Tuhan bagi ada kita. No? Tanjizi hadis. Daripada saluhi qadim, tanjizi hadis, pak ada kita. Kemudian bila adanya kita, wujud kita sampai kita lahir ke dunia ni ada. Mana qabdah, dipanggil qabdah. Genggam. Tahan, duk bagi ada. Pak kita pun mati. Tanjizi hadis. Bila tanjizi hadis mati kita tu, kekalnya mati kita tu, dipanggil qabdah. Duk mati, tak ada. Pak dibangunkan balik. Di padang mahsyar, di yaumul akhirah, dipanggil tanjizi hadis. Dan di yaumul akhirah kita kekal, dipanggil qabdah. Genggam. Tu kita akan belajar lain nanti. Yang tu peringkat mutawassit sikit. Ni kita peringkat rendah-rendah dulu. Tak Syekh marah, tak Syekh sebut dah awal kita, dia kata bagi orang yang bertaktih baru duk atok tapak, kita duk ajak lebih-lebih lagi, tak ada matlamat kita. Matlamat kita ni nak bagi rasa mudah tauhid. Tapi cerita lebih-lebih lagi jadi payah balik. Lepas tu dalam kitab ni dia tak bahas ta'alluq ijad, ta'alluq inkisyaf. Ternafi kan muttasil, kan munfasil, dia tak bahas kan. Habis. Jadi sentiasa ni apa maksud sentiasa? Bukan sekejap ada, sekejap tiada. Mana? Sentiasa ada Allah Ta'ala ni. Nak. Habis. Mustahil. Yakni benda yang akal tak boleh terima. Mustahil ni benda yang akal tak boleh terima. Apa yang akal tak boleh terima? Lawannya. Lawannya. Lawan kepada wujud tu. Benda yang akal tak boleh terima. Benda yang tak ada di Allah. Apa dia? Iaitu tiada ada. Allah Ta'ala ni tak ada. Allah Ta'ala ni tiada ada Allah. Ataupun tak ada Allah. Itu akal tak boleh terima. Apa bukti? Bawah tu dia tanya lagi. Soal. Apa dalil? Apa bukti ada Allah Ta'ala itu? Jin jawab. Dalil. Bukti ada Allah Ta'ala itu apa dia? Sekalian makhluk ini seperti kayu, batu dan lainnya, lain kayu dan batu. Baik. Jadi apa bukti? Buktinya sekalian makhluk ni lah. Apa hubung kait ada makhluk ini dengan adanya Allah? Hubung kaitnya begini. Kau akal lah ni. Rumah tak boleh ada kecuali mesti ada tukang yang buat. Macam itulah alam ini. Tak kiralah kayu ke, pokok ke apakah. Tidak boleh ada kecuali dengan adanya Allah. Adanya tukang yang buat, iaitu Allah. Habis. Mudah ya. Soal kerana apa diambilkan sekalian makhluk ini buat dalil atas ada Allah Ta'ala. Kerana apa diambilkan, kerana apa digunakan, kerana apa dijadikan sekalian makhluk ini. Buat apa? Buat dalil, buat bukti, dijadikan bukti atas ada Allah Ta'ala. Bukti adanya Allah Ta'ala ni kenapa diambilkan makhluk. Jin jawab kerana sekalian makhluk ini baharu ada. Itu mudahnya. Kerana sekalian makhluk ini baharu ada. Dan tiap-tiap yang baharu ada itu mesti ada yang mengadakan dia. Nampak? Kenapa ambil makhluk ni sebagai bukti adanya Allah? Kerana makhluk ni baharu ada. Dan tiap-tiap yang baharu ada itu mesti ada yang mengadakan dia. Nampak cara dia Amai? Muqaddimatun sughra, muqaddimatun kubra dan natijah dia. Habis. Macam mana natijahnya? Maka yang mengadakan dia itu ialah Allah Ta'ala yang maujud. Lagu kita sebut tadilah. Baharu, makhluk ni benda baharu, benda yang ada mula. Kita ambil contoh benda
Rumah lah kita sebut rumah. Bila sebut kata rumah, mesti ada tukang yang buat dia. Jadi, pasal tu kita kata, bukti kata ada tukang dengan adanya rumah. Rumah tak boleh ada dengan sendiri. Mudah, no? Habis. Ada soalan? Kan payah mana pun, jangan bagi jadi payah. Tauhid ni ada. Kita nak pegang Allah Ta'ala ni ada. Apa bukti ada Allah? Ada alam ini. Apa hubung kait ada alam ini dengan adanya Allah? Alam tak boleh ada tanpa ada tukang yang buat dia. Seperti mana rumah tak boleh ada tanpa ada tukang yang buat dia. Ada? Kita kata rumah kita nampak tukang. Pasal bila nampak? Kita bukan nak pakai rumah tu, kita nak pakai cara fikir. KLCC, kita beranak ada kan KLCC eh? Dah Aziz dah. Beranak KLCC ada dah. Tapi KLCC tu, Aziz terima kalau orang kata, mana ada orang buat, dia jadi dengan sendiri. Pasal apa? Ada orang buat? Aziz nampak ke orang buat? Tak nampak. Tak nampak pun tukang yang buat KLCC tu. Tapi pasal apa percaya lagu tu? Pasal apa yakin lagu tu? Tak akulah. Akal fikir. Akal hukum. Mesti ada yang merubah. Setiap benda yang bergerak, yang diam, mesti ada yang mengubah dan yang mendiamkan dia. Faham? Baik, insyaAllah. Habis. Mudah pegang tu. Habis. Pelajaran yang ke-12. Sin soal. Apa erti qidam itu? Jin jawab. Erti qidam. Sedia Allah Ta'ala. Sedia Allah Ta'ala. Apa maksud sedia Allah Ta'ala? Tiada mula Allah Ta'ala ni. Tiada mula. Sedia maknanya tiada mula. Adanya Allah tu tiada mula. Ada kita ni ada mula. Ni, gadget kita ni yang kita tengah tengok. Baik di sini yang kita buat siaran, baik yang di rumah yang melihatnya, gadget yang kita pegang tu. No? Skrin yang kita tengok tu. Ada tak tarikh pembuatan dia? Ada. Dulu tak ada. Kemudian diadakan. Semua ada mula. Tuhan saja tak ada mula. Tak ada starting. Dia bukan macam kita. Habis. Artinya, erti qidam sedia ada Allah Ta'ala yang zati, yang hakiki. Ketiadaan permulaan bagi adanya. Maksudnya apa? Maksudnya ketiadaan permulaan bagi adanya ada Allah ni. Adanya Allah ni tiada permulaan. Tiada starting. Tiada date of birthday. Tiada date of apa? Penghilangan apa? Tahulah. Dan dia kata lagi, iaitu bahawa tiada mendahuluikan. Mendahulukan. Iaitu bahawa tiada mendahuluikan adanya Allah Ta'ala oleh ketiadaan sekali-kali. Maknanya, adanya Allah Ta'ala ni didahului dengan tiada. Seperti mana kita ni. Ada kita hari ni didahului dengan tiada. Dulu tiada, kemudian ada. Sekarang ada, dahulu tiada. Mana kita ni didahului oleh tiada. Ni bahasa kitab ni. Dia skema sikit lah. Sama lah. Kita ni ada, dulu tak ada. Tu je. Nak serta sini. Allah Ta'ala ni ada, bukan didahului dengan tiada. Habis. Mudah ya, no? Mudah. Mustahil akal tak boleh terima. Mustahil akal tak boleh terima. Apa dia? Lawannya, lawan qidam. Qidam ni sedia, tak ada mula. Lawan dia apa? Iaitu lawan qidam ni, baharu adanya Allah. Allah Ta'ala ni baharu ada. Apa maksud baharu ada? Ada permulaan. Ingat lah, bila kita sebut perkataan baharu, term baharu di dalam ilmu tauhid bukan bermaksud seperti mana yang selalu kita cakap. Kereta baru, kereta lama, rumah baru, rumah lama. Kan? Isteri baru, isteri lama. Tak. Ini maksudkan baharu sini adalah ada permulaan. Ada starting. No? Habis itu matahari baharu tak? Baharu. Pasal apa? Pasal ada permulaan dia. Dulu tak ada. Kemudian Allah Ta'ala cipta ada. Syurga baharu tak? Baharu. Sebab baharu sini bukan maksud baharu lawannya lama. Yang ni baharu ada mula, lawannya qidam. Lawannya sedia, tiada mula. Habis.
Sin soal apa dalil sedia ada Allah Ta'ala itu? Jin jawab dalilnya jika baharu ada Allah Ta'ala. Kita dah kata Allah Ta'ala ni bukan baharu ada. Dia sedia ada. Baharu ada ni maknanya ada permulaan. Sedia ada maknanya tiada permulaan. Kita dah kata dah Allah Ta'ala ni sedia ada. No? Sedia ada maksudnya tiada permulaan. Tapi nak dalil. Dalilnya apa? Dalil di sini dipanggil fardu takdir. Fardu takdir ni andaian bagi mengesahkan dakwaan kita tu. Kan? Contohnya orang kata, hang ni kaya. Kan? Hang ni, aku ni kaya. Contohnya, hang ni kita baru nak dakwah. Aku ni kaya. Orang tanya, apa bukti hang kaya? Kalau aku miskin, nampak? Dia tak kata kalau aku kaya. Dah memang kaya dah, bukan kalau. Dah memang kaya dah, nak cerita kalau kaya apa lagi? Kan? Aku kaya. Apa bukti? Aku memang kaya. Kalau aku miskin, macam mana aku nak beli rumah besar? Macam mana aku nak beli kereta mahal? Kalau aku miskin, nampak? Dia tak kata kalau aku kaya. Dah memang dia kaya dah. Maka dia gunakan andaian yang berlawanan. Kan? Kalau aku miskin, macam mana aku nak beli rumah? Macam mana aku nak beli kereta? Tu bukti kata aku kaya. Sebab apa? Aku boleh beli rumah. Aku boleh beli kereta. Ni. Sama lah sini pun. Sini Allah Ta'ala tu memang sedia ada. Dia bukan baharu. Apa bukti? Jika baharu ada Allah Ta'ala itu. Sebab itu dipanggil fardu takdir. Andaian. Jika baharu ada Allah Ta'ala itu. Nescaya tidak lepas. Dan tidak terhenti ada Allah Ta'ala. Tidak lepas. Dan terhenti. Bukan tidak terhenti. Tidak lepas dan terhenti. Apa maksud terhenti? Tidak dapat lari. Jadi guru sebut, tidak dapat lari. Nescaya tidak lepas dan terhenti. No? Tak lepas. Aku tak lepas lah daripada kemiskinan. Kalaulah aku ni seorang yang kaya. Apa bukti? Buktinya kalau aku miskin, tentulah aku tak boleh lepas daripada kesempitan. Aku ni terhenti kepada kesempitan. Terhenti kepada kesengsaraan. Terhenti kepada kefakiran. Nampak susah. Tapi aku tak terhenti pun. Aku tak terhenti mana tak duduk pun dalam kesusahan. Tak terhenti pun dalam kelompok kesusahan tak. Aku duduk belah luar. Aku jalan kepada kesenangan. Jadi, dia kata jika baharu ada Allah Ta'ala itu. Nescaya tidak lepas dan terhenti ada Allah Ta'ala itu kepada yang menjadikan dia. Ni kata tak dapat lari daripada mengharapkan entiti yang lain untuk menjadikan dia. Apa rumah lah. Rumah ni kan baharu. Apa kita lah. Kita ni baharu ada permulaan. Maka kita tak dapat lari daripada entiti lain yang mengadakan kita. Siapa? Allah. Allah Ta'ala dia tidak ada mula. Bila tidak ada mula, dia tak perlukan entiti yang lain untuk memulakan dia ataupun menjadikan dia. Jika Allah Ta'ala ni ada mula, maka dia ni tak lepas dan terhenti adanya Allah Ta'ala ni kepada entiti yang lain yang menjadikan dia. Habis. Dan jika tidak lepas ia Allah. Dan terhenti ia Allah. Kepada terhenti mana tak dapat lari ya. Tak terhenti dan terhenti yakni tak dapat lari ia Allah kepada yang menjadikan dia Allah, nescaya membawa kepada berkeliling. Kemana pula dipanggil istilah daur dan tasassul. Nescaya kalaulah Allah Ta'ala ni, fenomena Allah Ta'ala ni ada permulaan, mana ada entiti yang lain, Tuhan yang lain yang memulakan Allah. Bermakna bila kita akui sistem macam tu, kita juga kena akui sistem yang akan disebut apa dia? Berkeliling ataupun dipanggil daur atau berhubung dipanggil tasassul. Bahasa Syekh kita ni dia tahu sungguhlah dengan keadaan kita ni. Dia tak tulis bahasa Arab. Dalam tauhid ni makruflah daur tasassul, daur tasassul. Tapi sini dia tak tulis. Sebab apa? Dia nak bagi kita mudah faham, dia tulis bahasa Melayu semua. Kalau Allah Ta'ala ni jenis macam kita, ataupun yang kita katakan jenis yang perlu dijadikan, yang perlu dimulakan ataupun ada mula, Tuhan tak dapat lari daripada dua kenyataan.
Apa dia? Berkeliling dan berhubung. Yang tiada berkesudahan. Apa maksud berkeliling? Kita faham tu. Keliling ini disebut daur. No, daur. Kurang-kurangnya 2. No? Nak ramai sikit 3. Apa dia? Aku buat hang, hang buat aku. Tu daur. Berkeliling. Tu panggil daurah. Daurah tu duduk keliling daur. No? Duduk keliling daur. Jadi, kalau Tuhan ni jenis passion kena buat, dia ni bukan jenis tak ada mula, dia jenis ada mula. Bila dia ada mula, mana kena ada Tuhan lain buat dia. Bila ada Tuhan yang lain buat dia, dia tak dapat lari daripada 2. Apa dia? Yang pertama dipanggil daur, keliling. A dibuat oleh B, B dibuat oleh C, dia kena keliling C dibuat oleh A. No? Ataupun C dibuat oleh B, B dibuat oleh A, A pula dibuat oleh C. Mana? Aku buat hang, hang buat aku. Macam mana aku nak buat hang? Aku pun tak ada lagi. Hang pula macam mana nak buat aku? Hang pun aku tak buat lagi. Pening ke? Boleh pakai. Kaedah ni boleh pakai? Tak boleh. Bila tak boleh pakai, kita dah pangkah dah. Ada 2 kaedah. Kaedah pertama kita dah pangkah. Tuhan bukan lagu ni. Lagu mana? Lagu aku buat hang, hang buat aku. Tak. Tapi mungkin satu lagi. Satu lagi apa dia? 10 dibuat oleh 9. Kita buat contohlah. Tuhan 10 dibuat oleh Tuhan 9. Kita ni, kita nak cari siapa buat siapa ni. Kita tak cari ke bawah. Anak hang, anak hang, cucu hang, kita tak cari, kita cari ke atas. Kita bukan nak cari hang buat siapa, kita nak cari siapa yang buat hang. Siapa yang memulakan hang. Jadi naik ke atas. Kita katalah ambil 10. Tuhan 10 dibuat oleh Tuhan 9. Tuhan 9 dibuat oleh Tuhan 8. Tuhan 8 dibuat oleh Tuhan 7. Pak, sampai Tuhan 1. Tuhan 1 dibuat oleh siapa? Ada hujung jugalah kalau lagu tu. Sini syarat tasasul, dia mesti tak ada hujung. Dia mesti tak ada hujung. Sebab tu setengah kitab kata, benda yang kita nak cari, siapa buat Tuhan ni, dia kena naik ke atas. Sampai usul, sampai akak. Dan benda ni makin kurang. Setiap benda yang berkurang ni, dia menerima habis. Akhirnya dia habis. Bila habis, maknanya, tak ada siapa lah buat Allah juga. Betul tak? Jadi makna kedua-dua kenyataan ni kita tolak. Hak yang pertama tadi, aku buat hang, hang buat aku. Hak ni tak boleh pakai. Hak kedua ni pula, siapa yang buat hang ni, ada orang buat hang. Ada orang buat hang. Ada orang buat hang. Pak, sampai hujung. Tapi takkan habis. Mana boleh takkan habis, mesti habis juga. Kalau lagu tu pun, dua-dua ni tak betul. Ni kira akal ni. Ada kaedah ketiga. Takatlah ada 2 kaedah ni saja. Dua-dua ni kita tak boleh terima. Bila dua-dua ni kita tak boleh terima, maka kita tahulah Tuhan ni tak ada siapa buat dia. Dan dia ni tak ada mula. Kalau dia ni ada mula, mesti ada yang buat dia. Ada yang memulakan dia. Kalau ada yang memulakan dia, Tuhan tak dapat lari dari 2 masalah. Daur dan tasasul. Yang kita dah bincang dah, daur dan tasasul ni mustahil. Konsep yang tak betul. Mana aku nak buat hang pun tak buat aku lagi. Tak? Adapun tasasul pula, sampai ke hujung-hujung lah kali habis. Tak ada juga. Habis. Dan kedua-duanya, kedua mana? Berkeliling dan berhubung ini mustahil, akal tak boleh terima. Tak. Maka wajiblah sedianya Allah Ta'ala. Kalau begitu, dah kita tak boleh terima dah. Allah Ta'ala ni perlu bergantung dengan kedua-dua konsep, keliling dan berhubung yang tiada sudah tu. Maka wajiblah pada akal sedianya Allah Ta'ala, tiada mulanya Allah Ta'ala. Ingat no, pas ni bila kita sebut qidam, maknanya sedia. Apa maksud sedia? Tiada permulaan, tiada starting. Tu. Keliru dah ni. No, sebut kata qidam, tak ada mula. Ni ingat muqaddam pula. Dan apabila wajib sedianya, apabila wajib tiada mulanya Allah, mustahilah baharu adanya. Mustahilah, akan tak boleh terimalah dakwaan yang mengatakan baharu adanya Allah. Adanya Allah Ta'ala ni baharu. Atau apa itu? Ada permulaan. Habis. Sin soal. Faham tak tu? Nana insyaAllah. Sin soal. Apa erti baqa itu? Jim jawab. Ertinya erti baqa. Kekal ada za Allah Ta'ala. Kekal. Kekal ni mana? Berterusan.
ada zat Allah Ta'ala. Artinya erti baqa kekal, yakni berterusan, ada zat Allah Ta'ala, ada diri Allah Ta'ala. Ingat nah, diri-diri ni jangan duk bayang tubuh pula. Tuhan bukan macam kita kena ada tubuh badan. Diri Allah Ta'ala. Lagu mana diri tak tahu, tak boleh duk bayang. Tapi bukan tubuh lah. Bukan tubuh lah. Ulang cerita kat orang. Lama-lama dia faham. Jadi artinya arti baqa ni kekal, berterusan, ada zat Allah Ta'ala, ada diri Allah Ta'ala. Iaitu bahawa tiada hilang, ada zatnya Allah Ta'ala. Dengan maksud kata berterusan kekal, takkan hilang, takkan rosak, takkan binasa. Diri ataupun zat Allah Ta'ala sekali-kali takkan hilang, takkan rosak, takkan binasa, takkan mati, takkan musnah. Dan tiada berputus adanya Allah Ta'ala. Kan sekejap ada, sekejap tak ada. Tak. Mati dah, tu hidup balik. Tak. Sentiasa ada. Sampai bila? Sampai bila-bila. Dan mustahil. Yang ni perkara yang akal tak boleh terima. Apa dia? Lawannya. Lawan kekal. Mana lawan kekal? Iaitu binasa. Kekal, lawannya binasa. Binasa atau mati, atau rosak, atau hancur. Boleh berlaku lah tu. Binasa sini maknanya hilang adanya Allah Ta'ala. Kemudian daripada sudah adanya. Hilang adanya makna mati, rosak, binasa Allah Ta'ala ni. Kemudian daripada adanya, yakni selepas daripada Allah Ta'ala tu ada. Tak betul. Hak ni akal tak boleh terima. Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Apa bukti? Tu dia tanya kat depan. Sin soal apa dalil kekal ada zat Allah Ta'ala itu? Apa bukti? Jin jawab dalilnya, buktinya, jika ada ia Allah itu binasa. Jika ada ia Allah Ta'ala itu binasa. Atau boleh binasa. Jikalau Allah Ta'ala tu jenis rosak ataupun boleh rosak, jenis mati atau boleh mati, apa jadi? Tentu, nescaya adalah ia. Nescaya ni mana? Tentulah adalah ia Allah baharu. Kalau Allah Ta'ala ni jenis mudah jenis boleh rosak, boleh mati, boleh hancur, boleh binasa, nescaya Allah Ta'ala ni baharu. Nescaya Allah Ta'ala ni adalah makhluk, ada mula. Apa maksud baharu dah ni? Apa maksud baharu, Haziq? Makhluk ataupun baharu-baharu ada mula. Apa maksud baharu, ikhwan? Ada starting, ada permulaan, ada mula. Kalau Allah Ta'ala ni jenis mati, jenis rosak, Allah Ta'ala ni baharu lah. Apa maksud baharu? Ada mula lah. Kita dah bangkang dah tadi kan, Allah Ta'ala ni tak ada mula. Kalau Tuhan ni ada mula, Tuhan tak dapat lari daripada dua kenyataan, daud dan tasasur, berkeliling dan berhubung tanpa kesudahan. Dua-dua ni kita dah bincang, tak boleh. Mana boleh? Daud aku buat hang buat aku. Aku pun tak ada lagi, guna nak buat hang. Hang pun aku tak buat lagi, guna hang nak buat aku. Tak boleh. Yang kedua pula, berhubung. Hak ni dibuat oleh hak ni, hak ni dibuat oleh hak ni. Sampai hujung yang tak ada habis. Mana boleh tak habis? Mesti ada habis. Ni. Jadi, di sini dia kata Tuhan kalau kata mati, rosak, binasa, mana Tuhan tu baharu. Kenapa? Kerana tiap-tiap yang binasa atau boleh binasa, tiap-tiap yang rosak mati atau boleh rosak mati, itu baharu. Hanya baharu je yang boleh rosak mati ni. Rosak, mati, hancur, binasa. Pasal apa pula? Pasal lagu mana dia ni boleh diadakan, dia juga boleh ditiadakan. Baharu ni, lagu mana dia boleh dimulakan, dia juga boleh diakhirkan. Sebab tu kalau kata Tuhan ni baharu, Tuhan juga boleh mati. Tuhan juga boleh rosak. Pasal apa? Baharu ni
Lagu mana dia ni boleh dimulakan, dia juga boleh diakhirkan. Tidak? Ada benda baru yang tak boleh diakhirkan. Cuba tunjuk. Tak. Semua boleh dihabiskan, dirosakkan. Habis. Dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Yang kata, kalau kita kata Allah Ta'ala itu baharu, Allah Ta'ala itu ada permulaan, mustahil. Akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana telah sabit, telah confirm. Telah sabit ni, mana telah tetap. Telah sabit, yang ni telah tetap. Telah confirm. Telah of course. Telah sure. Buh lah tanpa pun. Nah, apa yang sure, apa yang confirm? Sedianya Allah Ta'ala. Hei, tahu mana kata Allah Ta'ala ni confirm sedia? No. Dah bincang dah tadi tu? Kan? Bincang lagi tadi? Ini? Kat mana? Kat mana sifat apa? Sifat qidam lah. Sedia. Kan kita dah bincang dah Allah Ta'ala ni. Kita dah bincang pompang-pompang. Lah kali kita kata apa? Natijah kita ni. Keputusan kita. Allah Ta'ala ni qidam. Allah Ta'ala ni tak ada mula. Sini dia kata apa? Dah sabit dah. Dah confirm dah. Sedianya Allah Ta'ala. Mana confirm kat mana? Tadi. Tadi kita dah confirm kan? Kita dah confirm Allah Ta'ala ni sedia. Bukan baharu. Maka sabitlah, tetaplah, putuslah, muktamadlah, kejaplah. Baqa'nya Allah Ta'ala, kekalnya Allah Ta'ala. Pasal tu ngaji tauhid ni, otak kita ni jadi cerdik. Cerdik macam mana? Cuba tengok dalil baqa' disambung dengan dalil qidam. Dalil baqa' disambung dengan dalil qidam. Baqa' ni kekal. Nah, kekal mana tak rosak, tak binasa, tak mati. Pasal apa bukti? Kalau Tuhan ni mati, Tuhan sama macam makhluk, sama macam benda baharu. Baharu ni ada mula. Sedangkan Tuhan tak baharu. Tahu mana kata Tuhan tak baharu? Dah bincang dah tadi sifat qidam. Apa dia? Tuhan tak baharu. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan baharu, mesti ada yang membaharukan dia. Ada yang memulakan dia. Bila ada yang memulakan dia, Tuhan tak dapat lari daripada dua konsep. Daur, tasasul. Kejadian Allah Ta'ala tak dapat lari daripada dua keadaan ni. Apa dia? Aku buat hang buat aku. Ini tak boleh terima. Aku nak buat hang tak buat aku lagi. Lagu mana hang nak buat aku pun tak buat hang lagi. Yang kedua pula, berhubung. Hak ni dibuat oleh hak ni, hak ni dibuat oleh hak ni, hak ni dibuat oleh hak ni sampai hujung. Sedangkan dia kata tak ada hujung. Mana boleh tak ada hujung? Mesti ada hujung. Jadi kita dah tentu dah sabit dah confirm dah. Allah Ta'ala ni sedia. Secara otomatik lah Tuhan juga kekal, tak binasa. Sebab kalau Tuhan kekal, kalau Tuhan tak kekal, Tuhan ni binasa, Tuhan ni sama macam makhluk baharu. Sedangkan Tuhan bukan makhluk, bukan baharu. Habis. Tengok baca, duk saja baca, tengok. Lama-lama faham lah. Lama faham, bukan senang nak faham. Pasal apa ilmu tauhid ni rasa payah? Yang pertama sebab dia seafdal ilmu. Saya pernah tanyalah dekat seorang guru ni. Pasal apa ilmu tauhid ni payah tu? Dia kata yang pertama seafdal ilmu. Memang payah. Ilmu apa pun payah. Cuma atas kita. Payah senang ni dia kata atas kita. Kalau kita nak kata payah, ada orang lain senang. Ngaji boleh. Kalau kita nak kata ilmu tauhid ni payah, tak boleh mengaji payah. Hei, ramai je orang alim ilmu tauhid. Maknanya payah dengan senang tu atas kita. Yang ilmu lain reti pula kita belajar sampai reti. Kenal habis panah skru semua boleh kenal habis. Sebut skru 14, tak ada tengok cara apa. Tangan tahu dah ni 14. Oh dia. Kita pun jenis duk perembang ni. Tu pun salah lagi. Pasal apa? Pasal kemahiran dia lagu tu. Kan? Payahlah orang cerita bak nak makan. Kita pandai uli tepung jadi copati. Tidak ada ni. Payahlah nak pesah ke alat-alat gadget-gadget Ustaz Ali dah pesah saat. Pasal apa? Pasal dia minat. Dia minat walaupun bukan bidang dia tapi dia minat boleh kat dia. Tanya mengaji kat Tok Guru mana? YouTube. Tuan Guru Haji YouTube. Syekh Maulana Google. Al-alim al-allamah Facebook. Tu. Tapi boleh kat dia pasal apa? Pasal dia minat. Kita macam itulah, kita pun bila kita minat tauhid ni kita akan jadi senang. Tapi kalau kita tak minat, malah nak pesah, nak main Facebook, nak main TikTok, tak retilah semua tu. Baru-baru ni Pilang Kawi minggu lepas kan sehari je kuliah. Pilang Kawi duduk dengan Ustaz Dusuki. Ustaz Dusuki pun geng-geng dia lah. Suruh buat TikTok dia kata. Dia kata ustaz lah, hantar kena buat TikTok. Pasal apa pula?
Sebab nak dakwah geng-geng muda. Medan muda, geng-geng muda depa duduk di TikTok. Duduk ceramah ke masjid ni geng tua-tua lah, kami nak mati dah. Tu depa duduk dalam TikTok. Kita kata, mana Ustaz saya tak erti lah bidang-bidang tu. Kena pesah pergi erti ke? Oh, pula dah. Lepas ni kena belajar Ustaz Syukri, Ustaz Ali. Okey, tak apa, habis. Dan apabila sabit, apabila confirm bakoknya, kekalnya Allah Ta'ala, mustahillah binasanya. Secara otomatik ternafilah, tertolaklah dakwa yang mengatakan Allah Ta'ala itu akan binasa ataupun akan binasa, mati ataupun akan mati, rosak ataupun akan rosak. Habis. Cukup dah 2 pelajaran. Dan masa ada lagi kita sambung pelajaran yang ke-13. 3 pelajaran hari ni. Kau duduk laju dah tu. Kalau tak faham tanya lah. Dan kalau main lagi, kru kita akan baca. Sin soal, apa erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Apa erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Jim jawab ertinya. Erti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa dia? Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan. Kita bermakna berbeza. Mana? Bersalahan ni orang sekarang tak cakap dah. Nah, aku orang sekarang tak cakap dah. Orang sekarang dia kata berbeza. Tapi tak apalah. Bersalah-salahan. Aku ni dengan dia saling bersalah-salahan. Mana saling berbeza-beza. Aku ni salah jalan. Apa ni? Beza jalan. Apa dengan hang? Hampir kat mana? Jadi, bersalahan Allah Ta'ala. Berbeza Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bila sebut kata baharu ni makhluk lah. Cuma baharu ni ada maksud je. Maksudnya apa? Dia ni. Mulut tu duk nguit tapi suara tak dengar apa dia? Ada mula. Kemas tu. Ni mak tengok daripada Kuala Lumpur ni. Wan Chopati tengok daripada Kuala Lumpur. Kawan, baharu tu apa? Dia mula. Ingat makhluk-makhluk dalam ilmu tauhid ni ada paling kurang pada 4 panggilan. Kadang-kadang kita dipanggil makhluk, merujuk kata kena jadi. Maksudnya kena jadi. Kadang-kadang kita ni dipanggil baharu. Maksudnya ada mula, ada permulaan. Kita ni ada permulaan. Kadang-kadang kita juga disebut sebagai alam. Apa maksud alam? Masiwallah. Barang yang lain daripada Allah dipanggil alam. Matahari pun alam, pokok pun alam, mesin kowe tu pun alam. Dia sebut kowe tak jadi penajar kita hari ni no. Contohnya lah. Kadang-kala disebut sebagai apa tu? Mungkin. Kita juga makhluk disebut sebagai mungkin. Siapa mungkin? Boleh ada, boleh tak ada. Kita ni juga disebut sebagai mungkin, merujuk kepada keadaan kita ni yang boleh ada dan boleh tak ada. Boleh hidup, boleh mati. Boleh sakit, boleh sihat. Boleh senang, boleh susah. Boleh kaya, boleh miskin. Faham? Mudah nah. Habis. Jadi bersalahan yakni berbeza Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Ni kita nak pegang ni. Tuhan tak sama walaupun sikit. Tuhan tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk depan, tak duduk belakang, tak duduk kiri, tak duduk kanan, tak duduk tengah, tak duduk tepi. Tuhan tak putih, tak hitam, tak panjang, tak pendek, tak tinggi, tak rendah, tak besar, tak kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan besar dirinya, besar kekuasaannya, besar kemuliaannya. Tuhan tak petak, tak bulat. Tuhan lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana Tuhan? Tak ada macam. Tak boleh duduk bayang. Pasal itu disebut tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq. Fikirlah pasal makhluk. Kaji alam cakrawala. Belah pokok katak setengah-setengah ahli sains belah pokok orang kaji. Wala tatafakkaru fil khaliq. Jangan kaji pasal Tuhan. Takkan dapat. Dapat gila lagi. Takkan dapat, takkan boleh bayang. Nabi pun naik Isra Mi'raj, Nabi nampak Allah. Muka Allah di langit, Nabi yang di langit. Tuhan tak duduk langit, Tuhan tak duduk bumi. Habis itu Tuhan duduk mana? Tuhan tak ada macam kita kena ada tempat duduk. Tuhan tak duduk di mana-mana. Habis itu ada setengah guru kata Tuhan apa nama? Tuhan di mana-mana. Bukan maksud diri Tuhan di mana-mana. Mana ingatan kita kepada Tuhan tu di mana-mana saja. Hatta dalam jamban pun ada Tuhan. Maksudnya dalam jamban pun kita ingat Tuhan. Bukan Tuhan tu di jamban. Ingatan kita kepada Tuhan. Kita tu yang di jamban. Nah,
Nanti kena faham dua ulama yang bercakap. Ulama ni cakap dari sudut dalam konteks tasawuf. Tasawuf di mana ada Allah fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap kerdipan mata, hembusan nafas, ingat pada Allah. Mana Allah Taala ni ada sedia. Itu dalam konteks tasawuf. Dalam konteks tauhid, Tuhan tak berada di mana-mana sebab Tuhan bukan macam kita memerlukan tempat. Itu dakwaan puak Wahabi, Mujassimah, Musyabbihah mengatakan Tuhan di langit, tak betul. Pasal apa? Tuhan bukan macam makhluk. Dia kata bukan kami kata, Quran yang kata. Kamu tak faham Quran, kamu memaksa Quran untuk ikut fahaman kamu, mana boleh. Mana ayat Quran yang kata Tuhan di langit? Dia kata tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang pertama tu ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran ada dua ayat, muhkamat dengan mutasyabihat. Tuhan sendiri sebut. Ayat mutasyabihat, ulama selisih pendapat. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Ayat muhkamat, semua sebulat suara. Macam mana cara kita nak berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, ayat yang selisih faham? Caranya adalah ditutup ditutup perbezaan pendapat itu dengan ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan sesuatu. Jadi kalau kita kata Tuhan duduk di langit, sama dengan kita ada tempat. Tuhan ada tempat, kita pun ada tempat. Tuhan tak ada tempat. Sebab itulah ada sebahagian ulama dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman di atas arasy. Apa maksud di atas? Adakah duduk di atas arasy, bertempat di atas arasy? Dia kata tak. Habis tu tak tahu. Tu cara salah. Tu cara paling selamat. Tak tahu. Bukan duduk di arasy tak. Habis tu tak tahu. Baca sudah. Mai ulama khalaf dia tolong takwil lagi supaya nampak lebih jelas. Istawa bil makna istaula, mana memelihara arasy. Antara mufassirin yang menyebut bila berlakunya kiamat hancur habis semua benda, tapi ada 10 macam yang tak hancur, antaranya arasy. Itu maksud istaula, memelihara arasy. Wallahu a'lam. Sebab Tuhan iktibar kepada arasy. Arasy makhluk yang sebesar-besar makhluk. Hak sebesar-besar makhluk pun aku boleh jaga. Apalah sangat abuk kecil. Apalah sangat si Haziq yang kecil. Tu cara bahasa Quran tu. Ni dak. Orang cerita tak mau terima, nak pasal pakai kita tak boleh. Habis. Jadi, apa yang masukkan bersalah Allah Ta'ala ni bagi segala yang baru? Ketiadaan menyerupainya Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk ini. Tak serupa langsung. Tuhan tak putih, tak hitam, tak panjang, tak pendek, tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk kanan, tak duduk kiri. Dan jika pada satu wajah sekalipun, apa maksud satu wajah? Satu rupa ataupun jalan ataupun metod. Satu ada ku wajah-wajah ataupun rupa-rupa yang seakan-akan Allah. Tak ada. Sikit pun tak ada. Dah sebut tadi. Tuhan tak putih, tak hitam, tak cerah, tak malap, tak terang, tak gelap. Tak besar, tak kecil, tak panjang, tak pendek, tak duduk atas, tak duduk bawah, tak duduk kiri, tak duduk kanan, tak duduk tengah, tak duduk tepi. Itu lagu mana? Tak ada lagu lah. Macam mana tak ada macam? Dia. Tak boleh fikir, tak boleh fikir. Itu pun nama kena Allah. Beza nah kena Allah dengan kena makhluk nah. Kalau kena makhluk kita boleh cerita, dia ni sekian-sekian putih, kepala dia ni. Itu makhluk. Tapi Allah Ta'ala, aku tak boleh cerita bagaimana Allah. Aku tak boleh cerita. Yang penting sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Itu je. Itu pun nama kata kena Allah. Tapi kalau boleh duk cerita, ni banyak berlaku orang tak ngaji tauhid kerja duk pulun tasawuf. Tasawuf pula bukan jalan yang syariat, tapi jalan hakikat terus. Meratik-matik sampai nampak Allah. Ada, memang dalam tasawuf ada perbincangan dipanggil jazbah. Orang yang jazbah atau majzub yang diangkat terus, ditarik terus jadi tok wali. Ada. Dan padahal duk bergencok. Duk bergencok kita panggil apa? Duk menari joget lah. Joget buat maksiat ahli maksiat, tapi Tuhan tarik terus macam Sidina Ibrahim ibnu Adham. Dia seorang raja yang zalim. Zalim mana tak letak satu bukan pada tempatnya. Nak naik ke singgah sana dia duduk pegang dada, gundik-gundik dan dayang. Nak hebat Ibrahim ibnu Adham. Tapi akhirnya Tuhan majzubkan dia. Jazbah dia ni jadi tok wali. Ada macam tu, tapi bukan semua. Tok wali terus ni kita ada. Wali berlakon, abang nak sembang kedai kopi. Pandai dia guna istilah-istilah tasawuf ni. Tak? Ada. Jadi kita kena mesti belajar. Ada orang jenis nak pulun pergi nak meratik kat Gunung Jorai nak jadi tok wali. Tak boleh. Maka dia pun lama dah tak ngaji. Belum tu mengaji sama-sama, duk main dengan Abang Khairul semua sekali lah. Tiba-tiba lama tak main. Abang Khairul pun tanya kawan kita, Piona lama tak main? Aku tak pergi ngaji kan hak teratak ilmu. Pasal apa? Aku tak perlu dah ilmu-ilmu tu, semua ilmu kulit. Aku ilmu isi. Mah kita ni. Kan? Aku meratik lah ni, meratik lah. Ada setengah-setengah mayang pun dah mayang pakai niat. Ada fahaman tu lah ni. Aku meratik,
Hang mati guna sampai tak syok langsung ngaji cara kami ni. Mengaji cara hampa tak seronok. Aku mengatik cara yang mana? Apa dia? Ngaji dengan tok guru aku ni. Apa dia? Mengatik sampai nampak Tuhan. Oh, dia. Kita mengatik 10 tahun pun tak nampak lagi. Dia baru mengatik seminggu tak mahu kawan kita dah. Pasal kita tak nampak Tuhan, dia nampak Tuhan. Kita pun tanya lah kat dia. Hang nampak Tuhan? Mujok lah. Aku tak boleh nampak. Tapi dah hang nampak. Cerita lah kat aku sikit boleh aku rasa sama. Dia pun cerita lah. Aku nampak Tuhan putih-putih. Kita pun tahu dah mahum mulu ni. Pasal apa? Tuhan sebut laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama dengan makhluk. Putih-putih tu makhluk. Tuhan tak putih, tak hitam, tak terang, tak gelap, tak cerah, tak malap. Dia kata nampak putih-putih. Tahu dah bukan makhluk, bukan Tuhan, tu makhluk. Putih tu makhluk. Allah yang cipta putih. Dan dia tak sama dengan makhluk. Tapi tak apalah, tak mahu nak bangkang je lah. Dengan nak bangkang biar nak cerita dulu. Nampak putih-putih. Lepas tu dia sentuh aku. Sentuh hang pula. Berasa lagu mana? Berasa halus-halus, lembut-lembut. Oh, halus keras bukan Tuhan. Tuhan tak halus, tak keras, tak kasar, tak lembut. Tu semua makhluk. Tuhan tak ada apa langsung yang menyerupai dia. Tu nak itikad kita tu. Dia boleh cerita halus-halus sentuh tepiku. Aku pun nak try meratik kat tempat hang tu. Jom. Pergi tengok meratik tak mana? Meratik kat pondok belakang rumah dia. Tepi pondok yang dia meratik tu ada pokok kabu. Musim kabu duduk luruh. Sungguh lah. Dia duduk meratik, nampak kabu duduk luruh putih-putih, dia sentuh pipi rasa lembut-lembut. Kata hang kena bohong. Hang kena bohong. Ni bukan Tuhan, ni buah kabu. Kapah. Kabu ni kapah. Orang tak faham apa dia kabu. Kapah. Dia pun marah. Dajeng syaitan ni. Haram syaitan ni. Dia marah ke syaitan. Syaitan kata aku tak buat apa pun. Hang yang tertipu dengan kejahilan sendiri, hang maki aku pula syaitan kata. Nampak? Pasal itu kita kena mengaji. Biar kita reti, biar kita tak tertipu. Jangankan syaitan. Kadang-kadang dengan diri sendiri pun dah tertipu dah. Na'udzubillah min zalik. Sini disebut kata, Tuhan tak menyerupai akan sesuatu pun daripada makhluk ini. Dan jika pada satu wajah sekalipun, takkan sama. Kerana apa? Bahawasanya zat makhluk ini berjirim. Dan sifat-sifatnya, sifat-sifat makhluk ni arat. Ingat tak jirim arat ke mana? Kan? Jirim ni sesuatu yang mengambil lapang ataupun ruang. Sesuatu yang memerlukan ruang, yang memerlukan tempat tu dipanggil jirim. Makhiru jirim tak makhiru? Jirim? Pasal apa? Memerlukan tempat, memerlukan ruang. Boleh tak telefon tadi? Makhiru kita nak mula dah ni. Makhiru datang mana ni? Makhiru jawab, saya tak berada di mana-mana. Hai. Makhiru ni overdoh ke apa ni? Al-Katumi ke apa ni? Lain macam cara jawab ni. Sebab apa? Tempat makhluk ni mesti terikat dengan tempat. Jirim ni dia mesti mengambil tempat. Tuhan bukan jirim. Tuhan bukan bertubuh berjirim macam kita yang memerlukan tempat. Tu kata tu. Pasal tu kita mengaji jirim, jisim. Pasal apa dulu kita mengaji dulu ni? Sebab ni nak i'tiqad ni. Dan jirim pula ada dua. Jirim yang jisim, jirim yang jauhar. Apa beza jirim yang jisim dengan jirim yang jauhar? Jirim yang jisim, jirim yang besar. Yang boleh dipotong-potong. Selagi mana boleh potong, dipanggil jirim yang jisim. Potong-potong, kikik. Sampai kecil, tak boleh potong. Maka masa tu tak lagi dipanggil jirim yang jisim. Dipanggil jirim yang jauhar. Contohnya skenet ke, kuman ke apa ke, tak kira habuk yang kecil-kecil ke. Tak boleh potong dah. Dipanggil jirim yang jauhar. Pasal apa nak kena kenal kedua-duanya? Jirim yang jisim, jirim yang jauhar. Sebab apa? Sebab nak i'tiqad Tuhan bukan kedua-duanya. Itu tujuan kita nak kenal dua-dua. Faham tak? Ya. Mihau mah? Kita pelajar kita terletak ilmu ni kita ada seorang budak Mandarin. Budak Mandarin ada seorang, Siam ada seorang, Tamil pun ada seorang no. Habis tu. Dan juga tak berarak. Tuhan juga tak berarak. Dan zatnya zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim dan bukannya arat. Arat ni apa? Arat ni yang menumpang pada jirim. Arak ni dia menumpang kat jirim. Contohnya hijau yang menumpang pada biji cabai. Tak? Hitam yang menumpang pada handphone. Phone ni. Putih yang menumpang pada gelas. Sejuk
yang menumpang pada ayat air ni. Tu semua sifat-sifat dipanggil arad. Mustahil, benda yang akan tak terima apa dia? Lawannya, lawan kepada mukhalafatuhu lil hawadis, berbezanya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu tu. Lawannya apa? Iaitu menyerupainya Allah, samanya Allah akan suatu daripada segala makhluk ini. Ini dakwaan yang kita tolak. Dakwaan yang menyebut serupa, samanya Allah Ta'ala itu dengan segala makhluk ini, yang itu kita tolak. Tuhan tak serupa, walaupun sikit tak serupa. Habis. Buktinya apa? Sin soal apa dalil? Bersalahan, berbeza Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Apa bukti hang kata Allah Ta'ala ni tak sama dengan baharu, tak sama dengan makhluk? Jin jawab, dalilnya, buktinya, jika menyerupai Allah Ta'ala akan sesuatu yang baharu, kalau Allah Ta'ala ni sama dengan baharu, apa jadi? Nescaya adalah ia baharu pula. Kalau Allah Ta'ala sama dengan baharu, putih, Tuhan ni juga hitam, Tuhan ni juga tinggi ke, rendah ke, panjang ke, pendek ke, besar ke, kecil ke, duduk atas ke, duduk bawah ke, duduk kanan ke, duduk kiri ke, duduk tengah ke, duduk tepi ke, duduk luar ke, duduk dalam ke, Tuhan ni sama macam makhluk, tentulah Tuhan ni makhluk juga. Tidak? Kalau Tuhan ni jenis putih, Tuhan ni putih lah. Putih tu makhluk, Tuhan ni makhluk. Nak? Kalau Tuhan ni pendek, pendek tu apa pendek? Siapa yang buat pendek? Allah. Okay, pendek tu apa? Makhluk. Kalau Tuhan pendek, Tuhan tu makhluk. Pendek tu kan makhluk. Faham tak? Dan iaitu yang katakan Tuhan sama dengan baharu tu mustahil, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana telah sabit sedianya. Nampak dia kait dengan sifat qidam kau. Dalilnya pi ke sifat qidam juga. Dia kata tauhid tu. Dia simple elok otak kita. Dalilnya apa? Kita dah kata Allah Ta'ala ni kalau sama dengan makhluk tak boleh sama. Sebab apa? Kalau sama dengan makhluk, Tuhan ni makhluk lah. Kalau Tuhan ni makhluk, tak betul. Pasal apa? Kita dah bincang dah tadi ni. Qidam Allah Ta'ala ni. Tuhan ni bukan makhluk. Kalau Tuhan ni makhluk, Tuhan tak dapat lari daripada dua. Apa dia? Hang buat aku buat hang. Dengan hang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Sampai ke hujung. Faham tak ayat? Kerana telah sabit, telah confirm sedianya. Tak ada mulanya Allah Ta'ala ni. Dengan dalil yang telah lalu. Aku tak mau cerita dah, dia kata. Mu tengok sendirilah dekat qidam tu. Maka sabitlah, confirmlah, tetaplah, kejaplah. Apa dia? Bersalahannya Allah, berbezanya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Confirm dah lah. Tuhan ni berbeza dengan segala yang baharu. Tak sama. Dan apabila sabit, apabila confirm, apabila sure, apabila of course, bersalahannya, berbezanya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, mustahilah menyerupainya. Akan tak boleh terima kalau ada orang kata Allah Ta'ala itu menyerupainya Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Habis. Boleh tu? Apa sifat dah? Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul hawadith. 4 sifat. Dia. Kita dulu mengaji 1 hari 1 sifat, kadang-kadang 2 hari 1 sifat. Nisa tak sampai sejam. 4 sifat. Cukuplah sekadar tu dulu. Kita sambung esok pula insya-Allah apa erti qiyamuhu ta'ala binafsih. Ini panjang sikit. Dia panjang sikit ni sampai ke wahdah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada barang soalan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Soalan yang popular yang sering kali ditanya oleh orang awam dan logika ini juga digunakan pakai oleh sebahagian puak musyabihah ataupun mujassimah yang i'tiqad antara di langit. Macam kita dah jelas ahli sunnah wal jamaah, kita i'tiqad Tuhan ni tak berada di langit, tak berada di bumi, tak berada di mana-mana sebab Tuhan bukan macam makhluk.
yang memerlukan keberadaan dia tu, memerlukan tempat untuk dia ada. Tuhan tak. Jangan fikir sampai pecah kepala pun tak dapat. Lagu mana Tuhan yang boleh ada tanpa ada tempat. Jangan fikir kan ajar kita. Cuma kita nak i'tiqad berdasarkan ayat yang muhkamat, ayat yang bukan mutasyabihat. Bukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ni ayat mutasyabihat, laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama dengan makhluk. Bila sebut kata tak sama, makna Tuhan bukan macam makhluk yang memerlukan tempat. Sama ada di langit ataupun di bumi. Okey, cuma persoalannya, dia guna logik juga, dia nak patah ke belakang balik. Apa dia? Dia kata kalau Tuhan tak ada di langit, pasal apa kita berdoa kiblat di langit? Tak semestinya. Adakah kita nak kata kita sembahyang, kita sembah Kaabah, Tuhan duduk dalam Kaabah? Dan kita menghadap Kaabah kan? Tak. Kita menghadap Kaabah. Mana Tuhan duduk di Kaabah? Kita sujud, mana Tuhan dalam bumi pula dah? Betul dah. Jadi maknanya berdasarkan amalan-amalan tadi ni, apa nama ni, dipanggil apa? Ritual-ritual tadi ni yang menunjuk pada arah tu bukan bermaksud keberadaan Tuhan ataupun bertempatnya Tuhan. Itu hanyalah arah kiblat. Kiblat doa, langit. Kiblat sembahyang, Kaabah. Kiblat sujud, kan dinding, tepi lantai. Atau kiblat sujud lah. Bukan kiblat sembahyang, kiblat sujud, mana arah sujud tu, lantai. Sama. Sama juga kiblat doa. Kiblat doa ni kiblat tangan, langit. Tapi kiblat kalau kata kiblat dada lain pula. Dibahas oleh fuqaha. Antaranya disebut oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Lahir 450 Hijrah, wafat 510 Hijrah. 505 Hijrah. Disebut dalam Bidatul Hidayah, kita menghadap, kalau kata ni kita jadi imam menghadap sini tadi, makmum belakang, kita pusing menghadap sini pula, bagi makmum belah kanan. Tetapi kalau kita sembahyang di Masjid Nabawi, takut Nabi duduk belakang, kita pula tak elok, maka kita pusing ke arah makmum, menghadap makmum pula. Dada kita menghadap makmum, bukan Tuhan duduk depan kita, tak. Itu panggil kiblat arah tuju saja, bukan menunjukkan keberadaan Tuhan. Dan Nabi tak nak sebut tanda kata kita berdoa ni di langit, menadah tangan di langit, mana kata Tuhan duduk di langit. Tak. Wallahu a'lam. Bagus juga soalan tu, noh. Saya ingat siapa dia tanya. Ustaz Man Simbok. Masa duduk di Pondok Tengah tu kan, yang panggil Abang Waya masa tu. Lah ni Tuan Guru Haji Man Simpok panggil dia, pondok di Simpok. Dia saya tanya soalan. Ayang yang telok mana melu? Soalan ni soalan tak jawab tak apa, tapi dah nak tanya tu jawab bila. Tapi dia jawab dengan cara tanya balik. Ayang yang telok mana melu makhir? Ayam melu. Ayang yang telok sekali. Saya jawab telok bagi beza sikit lah dengan makhir tu. Ayam tengok, pasal apa ayam main dalam makan tu? Telok main dalam mana? Telok main dalam mana kalau tak main ayam? Ayam main dalam mana kalau tak main telok? Sudah. Jadi, saya masih buat jawab mudah. Dia kata ayam yang telok mana main dulu? Jawabnya ayam main dulu. Saja tanya makhir tu ikut jawapan sama tapi ada beza sikit. Tak beza sikit, beza banyak lah. Hak yang Ustaz Man boleh pakai logik dah. Ayam dengan telok mana main dulu? Dia kata ayam dulu. Pasal apa? Kita letak telok, tak ayam itu. Kita buat perah. Mana melu? Mana melu? Ayam kata telok. Soalan tu tak patut jawab, tapi dia nak jawab juga, kita jawab cara lagu tu lah. Kalau soalan ni panggil soalan menjerat, jawab pun kena salah kita juga. Kan? Baik kita jawab cara lagu tu, jadi betul balik lah. InsyaAllah. Wallahualam. Pasal apa pandangan Wahabi menolak pandangan Ahlussunnah wal Jamaah? Sebab apa? Sebab Wahabi ni dia menjunjung pemikiran antara tonggak adalah Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah ni, mereka ni ma'ruf lah. Kelompok mereka ni dipanggil Mujassimah ataupun Musyabbihah. Walaupun kita tak kata secara totally, tapi mirip itulah kita kata. Jadi secara tak langsung, bila dia menjunjung pemikiran Syekh Ibn Taymiyah tahun 700, Wahabi ni Muhammad Abdul Wahab tahun 1200. Pemikiran Syekh Ibn Taymiyah telah pun dikuburkan oleh para ulama dulu. Dia bercanggah lebih kurang lebih 60 pendapat ijtihad yang diijma'kan oleh ulama. Empat mazhab pun dia langgar. Tak apalah tu, kita doa-doa moga-moga Allah kata apa, ampuni dia, dan dia alim hebat. Tugu Jemaah pun sebut kealiman Syekh Ibn Taymiyah ni, tapi dia ada sebut juga perkara lain yang apa nama ni menjadi asbab kenapa Syekh Ibn Taymiyah tak kita terima pakai. Tak terima pakai. Contohnya macam
apa nama laut lah. Ilmu yang penuh dengan laut. Ilmu ni banyak macam laut. Tapi dalam laut juga penuh dengan babi contohnya. Contoh gitulah. Ada disebut, bukan kita nak kata kepada Ibn Taimiyah gitu, tapi nak abang ni sebuah gambaran. Ibn Taimiyah alim dan bukan lawan kita lah. Cuma hak benda hak kita tak pakai termasuk dalam masalah tauhid ni. Jadi pemikiran ni dah pun dihazaf, tapi dihidupkan kembali oleh Muhammad Abdul Wahab. Dan Tuhan nak uji kita, Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dia rapat dengan kerajaan Saud di Riyadh. Sebab tu Mekah Madinah ni, ibu pejabat ibu negeri depa bukanlah di Mekah Madinah. Sedepa asal Riyadh. Sebab tu ibu negara Saudi di Riyadh, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Orang tanya pasal depa. Pasal depa ni bukan kerajaan Mekah Madinah, depa ni kerajaan Riyadh. Depa mai lobby bila Osmaniyah jatuh 1927, depa mai nak lobby ambil Mekah Madinah ni. Ada juga jasa depa selamatkan sebagai, tapi secara tak langsung di situ Tuhan nak uji kita. Dengan cara apa? Menjadikan asbab Syekh Muhammad Abdul Wahab dia rapat dengan Raja Riyadh masa tu. Dengan ni apa nama, dengan raja tu, Raja Riyadh. Dan secara tak langsung dia menyebarkan fahaman dia. Ulama-ulama kita ni disekat, tak dia nak kajak sembarangan dah. Ada yang tak balik, ada yang termasuk, ada juga dakwaan-dakwaan yang dikatakan dibunuh, dipenjara sebagainya. Jadi hanya orang-orang yang fikiran macam dia saja. Tapi hari ni pun kita janganlah kata apa, sebab hari ni pun alhamdulillah di Saudi sendiri pun dah banyak kesedaran lah. Hatta pihak kerajaan sendiri banyak yang tak suka dengan pemikiran Wahabi dah. Dia dah banyak buat pembaharuan. Contohnya ada setengah dulu ni wirid pun tak boleh. Tapi lah ni bahkan dia suruh wirid. Setiap banting lagi banner suruh wirid. Mana wirid. Tak apalah tu antara benda yang baik. Cuma nak cerita dalam masalah akidah pasal Wahabi ni berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah, jawabnya kerana mereka menjunjung pemikiran depa. Dan depa dah beza dari dulu. Daripada tahun 700 lagi. Nak sama ke mana? Mana dah tak sama daripada awal. Sup dengan tom yam sama tak? Tu nak bagi sama buat guna. Tak boleh sama. Minyak dengan ayak mana boleh duduk sekali? Himpun hidup sekali. Takkan sama juga. Habis tu Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Yang i'tiqad Tuhan tak sama macam makhluk. Wallahu a'lam. Betul. Kalimah jirim dan arak ni kita guna kepada makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk ni dia jirim. Dia ni berarak. Adapun Allah Taala dipanggil zat. Diri Allah Taala dipanggil zat, diri kita dipanggil jirim. Diri Tuhan dipanggil zat. Sebab apa dipanggil zat? Sebab dia bukan jirim. Dan dia pula memang zat tu kita pun dipanggil zat juga. Boleh panggil zat. Tapi di dalam ilmu tauhid diklasifikasikan, kita tak dipanggil sifat, kita dipanggil arat. Adapun pada diri Allah dipanggil sifat. Bezanya apa? Bezanya sifat ni dia tumpang dekat zat yang bukan jirim. Kita ni arat ni tumpang dekat zat yang berjirim. Wallahu a'lam. Ni lari tajuk sikit masalah fiqh ni. Jadi nak jawab ke mana? Jawab je berdasarkan hukum sudahlah. Jawab dia dan buat amalan apa pun mesti lihat kepada hukum amalan tersebut. Hukum Maulidur Rasul, apa hukumnya? Apa hukumnya? Samalah bukan setakat Maulidur Rasul, baca Yasin malam Jumaat, talqin, tahlil, apa lagi macam-macam lah amalan khilafiyah ni. Apa hukumnya? Setengah guru yang dia sebut kata bid'ah, kita kata ustaz, minta maaf lah ustaz, kami mengaji tak pandai macam ustaz. Ustaz mengaji sampai ke Madinah, sampai ke Jordan, sampai ke mana tu. Kami mengaji tak pandai macam ustaz. Tapi kami cuma nak tahu amalan hak kami buat yang ustaz dia kata bid'ah, kami nak tahu hukum. Dia kata hukumnya bid'ah lah. Ustaz kan kami dah kata kami tak erti. Kami erti ni hukum dah 5 je. Sunat, wajib, makruh, haram, harus. Ustaz apa? Ustaz pandai tambah satu lagi bid'ah. Cuma kami nak tanya hukum ni macam mana satu lagi bid'ah ni? Kitab mana ustaz? Hatta kitab ulama Wahabi sendiri pun 5 ni je dia sebut. Mana ustaz ni kemas lagi pada Wahabi ni. Hebat lagi pasal ustaz kata hukumnya bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah tu satu statement kenyataan yang menunjukkan Nabi tak buat. Ada pun bila kita buat, kembali pada 5 dia juga. Ada benda yang Nabi tak buat, wajib kita buat. Ada benda yang Nabi tak buat, haram kita buat. Ada benda yang Nabi buat, wajib kita buat. Contohnya sembahyang. Ada benda yang wajib yang Nabi buat, haram kita buat. Contohnya kahwin lebih ramai dapat orang. Nabi buat apa? 9 orang. Kita nak buat 9 tak boleh, haram. Kan kita nak kata sunnah ni kahwin 9 ni. Nampak? Mana semua benda ni terikat dalam hukum taklifiyah.
Dia tak pergi satu lagi ni bid'ah. Bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah ni cerita Nabi tak buat saja. Adapun bila buat dia ni, kembali pada 5 ni. Sama ada haram ke, sunat ke, wajib ke, makruh ke, harus. Nabi tak pernah himpun Quran bagi jadi 30 juzuk. Kita buat. Bukan kita buat, sahabat yang buat. Apa hukumnya? Ada yang kata wajib. Kalau tak himpun Quran, kufar ramai pakat mati dalam peperangan, tak ada orang dapat Quran barangkali. Tu ijtihad sahabat. Nabi tak pernah khutbah dalam bahasa Melayu. Ada orang kata kalau guna perbandingan mikrofon, kereta, tu dia kata urusan dunia. Situ pun kita nampak dah perbezaannya. Dia membezakan bid'ah. Kereta tu bid'ah dunia. Bid'ah dunia bukan bid'ah. Pula ada. Hang marah kan bahagi dua. Dia marah kita bahagi bid'ah pada dua. Imam Syafi'i kata bid'atun bid'atani. Bid'atun kata bid'ah ni bid'atan ada dua bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Sayyi'ah. Dia kata mana ada Nabi tak pernah bahagi. Dia tak boleh bahagilah. Dia kata tak boleh. Lepas tu bila kita berhujah dalam masalah pakai mikrofon, guna kereta tu bid'ah. Dia kata tu bukan bid'ah, tu bid'ah dunia. Hang pula bahagi dua juga. Hang lagi dahsyat, hang beza kata itu dunia. Padahal bukan dunia, agama juga tu. Mana ada benda yang terlepas pada agama. Masuk jamban pun agama kira. Kaki mana dulu? Kanan ke kiri? Apatah lagi kereta? Apatah lagi mikrofon? Semua agama kira. Jangan membahagi-bahagikan tu jadi liberal pula tu. Pada jadi membezakan dunia dengan agama dah. Dunia pun duduk dalam agama. Tak apalah tu. Tak apa satu hal dah. Lepas tu, masalah saat ni, dia kata kalau guna semua ni dunia. Habis tu khutbah dunia tak dunia? Khutbah. Wajah memang dia agama juga, tapi wajahnya memang agama. Hakikat pun agama. Tapi kita khutbah dalam bahasa apa? Bagi kita ni. Bahasa Melayu. Apa hukum ni? Marah tu imam. Imam ni tak betul ni. Hak pakai mikrofon tak apa tu dunia. Ni masalah khutbah dalam bahasa Melayu. Nabi mana pernah khutbah dalam bahasa Melayu? Nabi mana pernah khutbah dalam bahasa Melayu? Marah tu imam. Imam tu pandai jawab. Dia kata apa? Aku khutbah bahasa Melayu pun hang tidur. Tambah bahasa Arab kita lentang terus kata. Baik, jadi benda tu kita kena cerdik sikit lah. Jangan kita tak cerdik, kita ajak orang kampung jadi tak cerdik sama macam kita. Kan? Jadi maknanya hukum maulid, majlis semua majlis malam Jumaat ni balik pada hukum. Hukumnya apa? Hukumnya sunat. Tapi ustaz tu takkan jawab lah sunat, dia nak jawab bid'ah juga. Kita kata kami tak tahu. Kami tahu benda ni bid'ah, kami tahu. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sunat. Dia takkan jawab. Sebab apa? Kalau jawab sunat, gagal lah matlamat dia. Matlamat dia nak bagi orang rasa takut dengan amalan tu. Dan orang tak buat. Pasal apa? Tu bid'ah. Dia kata. Tapi dia tak nak sebut sunat. Padahal sunat. Apa maksud sunat? Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkih. Buat dapat pahala tinggal? Tak dapat apa? Tak dapat dosa apa kalau tinggal? Tu sunat. Dia tak nak sebut lah kalau sebut. Orang pakat buat lah apa tu. Tu kata tak amanah dengan ilmu. Baik bila tak sebut tak apa. Dia tak nak sebut. Dia tak nak sebut. Pasal itulah kata kalau tak nak buat tak apa. Wallahualam. Biar Biar soalan insya-Allah. Cukup sekadar itu dulu. Moga-moga yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu daripada kelemahan diri kita sendiri, dan hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita akan sambung lagi esok. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه وسلم. تقبل الله منا